Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. So kita masih menantikan usul ya untuk menggantung ahli parlimen Machang daripada Parti Bersatu Perikatan Nasional kerana dikatakan menyebarkan fitnah terhadap penjawat awam. Sampai hati ya mereka mau berpolitik tapi mengaitkan ya penjawat-penjawat awam yang ada di dalam negara kita. Dan apa yang lebih mengejutkan sahabat semua, dikatakan ahli-ahli parlimen daripada Parti PAS akan mempertahankan dan akan membantah usul ini. Yang mana usul ini ya mahu untuk menggantung MP Machang yang menipu, yang menggunakan surat layang yang tidak tahu kesahihannya di dalam parlimen. Jadi saya ingin kongsikan berita ini buat kita semua. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ahli Parlimen Perikatan Nasional akan bantah usul gantung Wan Faizal daripada Dewan Rakyat untuk tempoh 6 bulan. Itu antara tekat ya daripada pihak pembangkang. Yang mana ahli parlimen Machang itu menyifatkan tindakan kerajaan itu sebagai satu bentuk kezaliman. Dia tahu dia membuat fitnah, dia tahu dia membuat berita palsu secara terang-terangan dalam Dewan Rakyat, tapi apabila dikenakan tindakan, dia kata ini bentuk kezaliman. Apa punya bodoh lah ya Wan Faizal ini. Jadi Faizal ia berkata beliau bersama Wakil Rakyat Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu yang lain akan membantah usul menggantungnya daripada Dewan Rakyat selama 6 bulan apabila ia akan dibentangkan hari ini. Katanya kami mempunyai imuniti dalam Dewan dan ucapan saya tidak termasuk dalam perkara yang dilarang oleh peraturan Dewan yaitu perihal Raja-Raja Melayu dan perkara berbau hasutan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Dia kata dia mempunyai imuniti. Itu kita tidak boleh nafikan. Tetapi dalam imuniti itu bukanlah satu jaminan untuk Anda menyebarkan berita palsu. Untuk Anda yang menuduh ya apatah lagi penjawat awam di luar sana yang sedang berusaha upaya untuk memulihkan bersama dengan kerajaan hari ini, memulihkan ekonomi negara kita. Sekarang mereka pula ya menyentuh berkaitan dengan imuniti. Mereka anggap imuniti adalah lesen untuk mereka menfitnah. Adakah mereka anggap imuniti ataupun kekebalan dalam Dewan Rakyat itu ya membolehkan mereka untuk menyebarkan berita palsu? Bagi kita sebagai rakyat, itu adalah satu perbuatan yang paling bodoh ya, kita boleh anggap sebagai tindakan bodoh daripada politikus sampah seperti MP Machang ini. Katanya jelas kerajaan Madani mahu menutup mulut para pejuang yang membantah penjualan saham MHSB. Ya, kata ahli parlimen Machang itu kepada FMT. Katanya lagi tindakan kerajaan itu satu bentuk kezaliman atas ahli parlimen pembangkang yang membawa suara rakyat. Ya, ini bukan suara rakyat, ini suara penfitnaan. Ini suara membuat tuduhan kepada penjawat awam yang tidak boleh, ya bukan saja penjawat awam tapi sebenarnya dia menamakan individu itu dan membuatkan individu itu tidak boleh menepis ataupun membalas tuduhan fitnah yang dibuat oleh ahli parlimen Machang ini. Tidakkah itu satu yang kita anggap sebagai bias? Yes, dan kita harap ya ahli parlimen daripada backbenchers dan kerajaan meluluskan usul ini untuk ya menggantung ahli parlimen sampah seperti MP Machang ini. Jadi kalau kita ingat sebelum ini ya dilaporkan usul menggantung Wan Ahmad Faizal itu berkait ucapan perbahasannya pada 1 Julai lepas berhubung dengan satu surat layang. Surat layang ini sahabat semua kesahihannya tidak terbukti, ya, tidak berasas. Ya, boleh dibuat mungkin oleh skema atau penipu ataupun dibuat oleh orang mereka sendiri. Itulah maknanya surat layang yang tidak terbukti kesahihannya sahabat-sahabat semua. Jadi ini berhubung ya yang didakwa kononnya surat layang itu mengandungi maklumat tentang dalang sebenar di sebalik pengambil alihan MHSB. Menurut usul itu, Wan Ahmad Faizal yang ketika itu membahaskan laporan tahunan dan penyata keuangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam 2021 dan 2022 di Dewan Rakyat menamakan seorang pegawai kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sebagai dalang. Tindakan beliau dikatakan memberi kesan buruk bukan sahaja kepada individu didakwa. Itu dia sahabat semua. Sebab disebabkan individu itu tidak boleh menjawab tuduhan fitnah yang dibuat oleh MP Machang ini membawa kesan buruk, pandangan buruk
masyarakat, rakan sekerja kepada beliau. Dan apabila didakwa, tetapi juga secara umum terhadap pegawai agensi bawah kementerian yang mungkin teraniaya akibat tuduhan yang tidak berasas itu. Jadi menurut aturan mesyuarat disiarkan laman sesawang Parlimen, usul itu akan dibawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri selepas sesi pertanyaan lisan. Jadi mungkin kita akan dengar ya pada sebelah tengah hari ini. Itu dia sahabat-sahabat semua. Satu perkara yang kerana mahu kelihatan sebagai hero, tetapi sebenarnya mereka ni bodoh, bangang yang tidak memikirkan nasib ataupun image ya kepada penjawat awam di luar sana. Apatah lagi nama individu itu disebut oleh MP macam ini. Jadi dalam banyak perkara ini kalau kita lihat dalam siaran di Parlimen ini, banyak juga komen-komen ya daripada pembangkang, individu-individu pro kepada pembangkang PAS dan Bersatu. Akhirnya apabila mereka dikatakan membuat komen jelek dalam siaran Parlimen, 4 ditahan reman untuk diambil keterangan. 4 lagi dirakam keterangan. Bukan ditahan reman ya, tapi ditahan untuk diambilkan keterangan. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. MCMC ataupun SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, merakam kenyataan 4 ya suspek berhubung komen jelek dan provokatif menerusi siaran ulangan sesi Parlimen di TikTok dan Facebook pada 9 Julai lalu. Rakaman percakapan dibuat di 4 lokasi berbeza, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Selangor, susulan aduan daripada orang awam. Tindakan ini adalah membendung gejala buli cyber yang berleluasa dalam kalangan masyarakat, katanya dalam satu kenyataan. Telefon pintar dan kad SIM milik keempat-empat suspek yang digunakan tumbuhan naik komen jelek itu disita bagi membantu siasatan. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Dan seksyen itu melarang perbuatan dan penghantaran komunikasi yang antara lain bersifat jelek, luca atau sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang menggunakan platform dalam talian dan telekomunikasi, rangkaian dan kemudahan dalam talian yang mengganggu gugat keharmonian sosial, katanya. Perkembangan ini menjadikan jumlah keseluruhan individu yang disiasat seramai 6 orang. Sebelum ini, 2 individu dirakam keterangan pada 15 Julai bagi membantu siasatan. So inilah dia sahabat semua ya, ketaksuban ya dan juga kegairahan ya mereka untuk melakukan komen-komen seperti ini. Akhirnya ya membawa pada apabila mereka diambil keterangan dan disiasat jika sabit kesalahan. Bukanlah satu perkara yang kecil, RM50,000 sahabat-sahabat semua. Penjara dan jika sabit mungkin akan dikenakan ataupun didenda kedua-duanya sekali. Itu dia. Jadi sampai sini saja, terima kasih. Ya, 2 perkara yang saya kongsikan tadi. Yang pertama, usul gantung MP Machang menfitnah penjawat awam. Ya, apa pandangan anda sahabat semua? Ya, khususnya penjawat awam terhadap tuduhan fitnah yang dibuat oleh MP Machang ini yang hanya merujuk kepada satu surat layang yang tidak terbukti kesahihannya. Adakah dia seorang individu yang saya gelar sebagai politikus sampah masyarakat? Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.